الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, kita masih lagi dalam Kitabul Iman di dalam Sahih Al-Bukhari. Seperti mana yang selalu kita ingatkan, bahawa membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat orang Islam menghadapi berbagai-bagai cabaran terhadap pemikiran dan akidah mereka, sangatlah mustahak. Seperti mana lebih mustahak daripada itu, kita membaca Al-Quran dan mengetahui maksud-maksud Allah, penerangan-penerangan Allah di dalam Al-Quran. Seperti mana kita perlu mengetahui sabda-sabda yang sahih dan sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadapi satu masalah di dalam usaha memahami Islam pada kebelakangan ini. Apabila ada di hadapan kita dua perkara. Satu yang dinamakan dengan al-ulum asy-syar'iyyah, ataupun yang dinamakan dengan ilmu-ilmu Islam. Satu lagi yang dinamakan dengan al-afkar al-islamiyah, ataupun kita sebut sebagai pemikiran-pemikiran Islam. Al-ulum asy-syar'iyyah ialah ilmu-ilmu Islam, yang mana ilmu-ilmu ini ditegakkan di atas disiplin-disiplin ilmu yang mantap dan kukuh. Seperti kita mempelajari tafsir, sebelum mempelajari tafsir, kita mempelajari kaedah-kaedah di dalam menafsirkan Al-Quran. Bukan semua orang dapat Al-Quran kemudian dia tafsir mengikut seleranya, tetapi dia mestilah mengikut kaedah-kaedah penafsiran yang dinamakan sebagai ilmu tafsir, ataupun yang dinamakan sebagai ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran itu membabitkan dia mengetahui soal bagaimana Al-Quran itu dari sudut madaniyahnya, di sudut makiyahnya, apa yang dikatakan dengan sababun nuzul, sebab nuzul, bagaimana kita nak tahu ayat yang khas, bagaimana kita nak tahu ayat yang am, dipelajari oleh orang-orang yang ingin menafsirkan Al-Quran. Dan tak boleh setiap orang memegang sepatah ayat kemudian dia menafsirkan ayat itu tanpa terlebih dahulu dia benar-benar memahami nas ayat berkenaan. Demikian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum seseorang membaca hadis Nabi, hendaklah terlebih dahulu dia mengetahui tentang ilmu hadis, mengetahui yang manakah hadis yang sahih, dan membezakan antara yang sabit daripada Nabi dengan yang tidak sabit daripada Nabi. Mengetahui ilmu yang membabitkan cara untuk memahami matan-matan hadis Nabi. Demikian bila seseorang nak mempelajari fiqh, guru yang nak mengajari fiqh, dia mempelajari yang dikatakan usul fiqh. Usul fiqh itu, bagaimana kita nak buat kesimpulan ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunat, perintah ini di dalam Al-Quran hukumnya harus. Kerana bukan semua perintah misalnya dalam Al-Quran membawa makna wajib. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila kamu selesai menunaikan salat Jumaat,
Allah Ta'ala perintahkan, bertebaran kalah kamu di atas muka bumi, pergi sambung kerja. Perintah, ia bagaikan perintah, tetapi perintah di situ menunjukkan keharusan, tidak menunjukkan kewajipan. Bagaimana ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama di dalam bidang fiqh, mereka dapat membezakan semua ini dengan mereka mempelajari ilmu ini. Apa yang saya nak sebut ialah adanya ilmu-ilmu teras di dalam Islam ini yang dipelajari oleh tokoh-tokoh Islam, dan dengan ilmu ini mereka menulis bahan-bahan ilmiah. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, seorang muslim mesti membaca Al-Quran supaya dia mengetahui dan cuba memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran, dan dia menjenguk maksud Al-Quran itu menerusi tafsiran-tafsiran yang ditafsirkan oleh ulama-ulama yang dianggap muktabar. Pun jika tuan-tuan tidak boleh bahasa Arab, maka tuan-tuan baca apa yang telah diterjemahkan. Misalnya tuan-tuan baca tafsir Ibnu Katsir yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu umpamanya. Tuan-tuan jangan cari tafsir-tafsir picisan, tetapi cari tafsir-tafsir yang kukuh, supaya tafsir itu dilihat maknanya. Kerana orang-orang seperti Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, imam yang seperti ini, ia lebih memahami. Ibnu Katsir merupakan antara jago-jago di dalam tafsir yang meninggal pada tahun 774 Hijrah. Rahimahullahu ta'ala Ibnu Katsir. Kalau ada diterjemahkan pada tuan-tuan lagi tafsir-tafsir yang lain, terdiri daripada ulama-ulama Islam yang dahulu, maka kita membaca huraian-huraian mereka. Bila kita ingin membaca hadis-hadis Nabi, kita baca syarah hadis-hadis itu daripada ulama-ulama hadis. Kalau kita baca Sahih Bukhari, kita tahu apa yang dihuraikan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani umpamanya. Kita baca Sahih Muslim, kita tengok apa yang dihuraikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Demikian bila kita nak mempelajari Islam, kita kena tahu yang dikendaki dalam Islam ini, apa yang disuruh, mengetahui apa yang disuruh, dan mengetahui apa yang dilarang. Apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang. Itu yang kita kena tahu. Senarai yang dia suruh kita buat. Senarai yang dia larang kita tinggalkan. Apabila nak dikatakan satu perkara itu disuruh oleh Allah, suruhan merangkumi dua maksud. Sama ada ia bermaksud perkara itu diwajibkan oleh syarak, ataupun perkara itu mungkin disunatkan oleh syarak. Bila kata-kata perkara itu dilarang, ia barangkali bermaksud ia diharamkan oleh syarak, ataupun ia bermaksud ia dimakruhkan oleh syarak. Tak boleh kita kata perkara ni tak boleh dalam Islam. Tiba-tiba dilihat pada nas tak ada yang melarangnya. Saya tadi sebelum masuk tengok ada satu buku dalam di sini yang dikeluarkan oleh Badan Dakwah Petaling Jaya. Senarai tempat yang disuruh untuk kita berselawat. 63 tempat. Basuh itu selawat ini ketiga. Ini semua tidak ada nas daripada syarak. Atas rekaannya sahaja. Orang Melayu dulu kata basuh baju kena selawat. Basuh sayur selawat. Juga tidak ada nas daripada syarak. Sesiapa yang nak menyuruh sesuatu mesti mendatangkan dalil. Muslimin dan muslimat, semua perkara ini saya sebut ni namanya ialah ilmu-ilmu Islam yang mempunyai disiplin-disiplin. Kemudian berlaku longgokan dalam dunia Islam ini yang dikatakan pemikiran-pemikiran Islam. Pemikiran ini ialah pandangan-pandangan terhadap agama yang dilontarkan oleh berbagai-bagai pihak. Seorang itu mungkin pakar motivasi, tapi ia juga ingin bercakap mengenai Islam. Lalu ia lontarkan idea yang berbagai-bagai, dikaitkan atas nama Islam. Maka dia kata mengikut Islam, kalau kita nak amalkan sebelum tidur, kena minta maaf dengan isteri. Umpamanya. Hal itu tidak ada nas daripada syarak. Sehingga kau menyatakan agama menyuruhnya. Tidak ada siapa boleh menyuruh dan menggalakkan sehingga kita putus ini disuruh ataupun ini dilarang, melainkan dengan nas syarak.
Maka setiap orang bila nak tidur malam, kena salam dengan isterinya, kena salam dengan anak-anaknya. Umpamanya dia keluarkan hal. Itu pandangan kau. Kalau kau nak amalkan ia secara peribadi, amalkan. Adapun agama tidak pernah menafkan hal itu. Lontaran-lontaran pemikiran ini sama ada lahir daripada tokoh motivasi ataupun tokoh gerakan Islam yang menulis makalah-makalah berkenaan Islam, ataupun tokoh tamadun Melayu yang cuba mengaitkan tamadun Melayu dengan Islam, ataupun apa-apa saja. Mereka melontarkan idea-idea ini, mereka menulis, mereka acuankan tulisan mereka itu berbau Islam. Sehingga pemikiran itu kita namakan, ataupun kalau boleh dinamakan, bersifat Islamiah, bersifat Islam. Walaupun kita sebenarnya dalam bahasa Melayu ni dia salah, dia kata pemikiran Islam. Bahasa Inggeris lebih tepat, Islamic thought lebih tepat. Pemikiran itu bersifat Islam. Arab lebih kuat kerana begitu juga dengan al-afkar al-Islamiyah. Pemikiran itu bersifat Islam. Kadang-kadang yang cuba disifatkan itu betul, kadang-kadang salah. Pemikiran-pemikiran Islam ini pada kebiasaannya, muslimin dan muslimat sekalian, tidak mempunyai tunjang-tunjang yang kukuh dan kuat. Ia tak lebih daripada lontaran-lontaran idea yang ditulis oleh kolom ni, oleh penulis berkenaan, penulis akhbar ini, wartawan ini, dikaitkan benda itu dengan Islam, diberikan satu tafsiran. Kadang-kala tafsiran itu tak sangat berpijak di atas nas syarak. Maka tuan-tuan, muslimin dan muslimat, apa yang saya nak sebut pada mukadimah ini ialah, apabila seseorang ingin memahami Islam, apabila seseorang ingin mendekati Islam, dia jangan memulakan bacaan pada buku fikrah, buku pemikir. Dia mulakan bacaan Al-Quran dan Sunnah. Selepas ia memahami kitab Allah dan Sunnah Rasulullah sekurang-kurangnya secara am, maka dia baca buku-buku ini. Kemungkinan ketika itu dia sudah mempunyai kadar kemampuan untuk menilai buku-buku ini. Jika tidak, dia akan menelan sebiji-sebiji apa yang disebut oleh kebanyakan para pemikir. Kerana kebanyakan para pemikir ini bukanlah pengkhususan pengajian mereka dalam bidang pengajian Islam. Muslimin dan muslimat sekalian, perkara tu ambil. Bila tuan-tuan nak pergi ke kedai, nak beli buku, tuan-tuan tahu, dahulukan buku yang bersifat menafsirkan Quran dan menghuraikan hadis Nabi SAW. Dah kita baca perkara ini, barulah kita ikuti dengan, bolehlah kita baca pandangan dan pemikiran tokoh-tokoh Islam, supaya kita mempunyai nilai dan sukatan yang tepat. Kitabul Iman, Babu Alamatil Iman, Hubbul Ansar. Hubbul Ansar. Bab tanda iman itu ialah sayangkan golongan Ansar. Haddatsana Abu Walid qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abdullah ibnu Abdullah ibnu Jabr qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. Haddatsana Abu Walid, telah menceritakan kepada kami Abu Walid, katanya Abu Walid At-Tayalisi telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah mengkabarkan kepada kami Abdullah bin Abdullah bin Jabr. Dia mendengar Anas, yakni Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda, tanda iman itu cintakan golongan Ansar, dan tanda nifaq, tanda munafik, bencikan golongan Ansar. Muslimin dan muslimat sekalian, kalau kita tengok hadis Al-Quran, dan kalau kita tengok kitab-kitab hadis, bila ia bahaskan iman, senantiasa perbahasannya lincin dan senang. Kau cinta Ansar, tanda kau beriman, kerana Ansar membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
menerima orang yang berhijrah, berkorban kerana dan seluruhnya, maka tanda iman. Kau cintakan orang-orang yang membela Nabi, tanda kau orang munafik. Kalau kita tengok Al-Quran juga, senantiasa senang bila membahaskan soal iman, soal-soal yang sebegini. Kita baca sendiri, Qul huwallahu ahad. Kata Allah itu ahad. Esok, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Ia tidak beranak dan ia tidak beranak dan ia tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya sekutu bagi Allah Taala. Semua perbahasan tentang akidah yang mudah ini menjadi susah dalam dunia Islam apabila masuknya unsur falsafah. Itu seketika dunia Islam bila nak bahas sudut akidah menjadi begitu payah. Maka tentu akan dengar buku-buku kadang-kadang yang menyebut tentang ilmu kalam, membincangkan masalah jisim, masalah jirim, masalah yang menjadi takkid, masalah yang akhirnya menjadi susah orang ramai. Masalah Allah begitu, wujudnya begini, adanya begini, sehingga buku tu kalau dari segi istilahnya pun jadi salah, jadi susah. Maka dahulu apabila orang kata kalau belajar usuluddin ni pening, kalau belajar ni ilmu kalam ni tentang akidah ni pening, lagi tak faham tu lagi tinggi. Atau bila kita balik pada Al-Quran, kita balik kepada hadis, persoalan akidah dibahaskan dengan senang, persoalan akidah dibahaskan dengan mudah, kerana ini adalah barang yang diperlukan oleh semua orang. Fiqh mungkin ada orang tak boleh faham, tapi akidah badui padang pasir pun mesti faham. Muslimin dan muslimat sekalian, hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abu Walid At-Tayalisi, sehingga sanadnya sampai kepada Anas bin Malik. Orang-orang sufi menyebut, dan kepada ulama-ulama hadis, dia kata, akhaztum ilmakum mayitan an mayitin, akhazna ilmana min al-hayy alladhi la yamut. Kamu orang hadis ambil ilmu kamu daripada mayat kepada mayat, daripada mayat. Kami orang ahli sufi, ahli tarekat mengambil ilmu kami daripada yang maha hidup dan tak mati. Sebab kamu bila nak sebut hadis Nabi, Bukhari ke Muslim, dia akan sebut kata fulan, daripada fulan, daripada fulan, daripada fulan, daripada fulan, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti, diselidiki tentang sanadnya, apa yang ittisal, mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mislihi ila muntaha min ghairi syadin wala illa. Diselitikkan kedudukan hadis itu. Kata ahli sufi ini semua buang masa. Ahli tarekat kata buang masa. Kami orang-orang tarekat ambil ilmu terus daripada Tuhan. Maka seperti kami, wa amsaluna naqul, dan seperti kami, orang yang macam kami kata, haddasa qalbi an rabbi, telah menceritakan hatiku daripada Tuhanku. Bila mari masuk tarekat, apa buat ni? Ini ilham dari Tuhan. Ini semua ilmu-ilmu ni, ilmu kulit, kami semua ilmu isi ni, ambil terus daripada Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat, sebab itu yang antara perkara yang membezakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah ataupun orang-orang yang mengamalkan benda yang menyanggahi sunnah Nabi, ataupun dalam istilahnya ahli bid'ah, terdiri daripada golongan-golongan yang terdiri pada golongan-golongan sesat. Mereka ini berbeza, antaranya berbeza pada perkara yang dinamakan manhajut talaqqi. Cara mengambil ilmu tu berbeza. Ahli sunnah pegang dengan disiplin. Ilmu ini satu fakta. Fakta ini mesti diambil melalui sukatannya. Sukatan itu yang engkau pun boleh ukur, aku pun boleh ukur. Betul ataupun salah. Tuan-tuan, orang sufi, tarekat, dia ambil ilmu dia. Daripada mana benda ni, zikir ni, mai semua? Tok Syekh kami ambil dalam mimpi. Benda yang tak boleh sukat. Mungkin Tok Syekh dia mimpi sungguh, mungkin Tok Syekh dia bohong. Mungkin Tok Syekh dia manyau dalam tidur, mungkin sungguh dia mimpi. Mungkin syaitan yang menyerupai, yang memberikan maklumat pada syekhnya. Maka dia kata dia mimpi, kita tak tahu. Tapi Al-Bukhari kata dia mendengar daripada Abu Walid
Kemudian dia mengambilnya daripada Syu'bah. Dia mengambilnya daripada Abdullah bin Jabr. Kemudian dia mendengar daripada Anas bin Malik. Semua mereka ini nama mereka tersenarai. Orang-orang yang disebut namanya. Orang-orang telah berjumpanya. Tokoh-tokoh bukan seorang telah mengenalinya. Dicatatkan namanya. Disukat riwayatnya. Semuanya dapat diputuskan oleh ahli-ahli dalam bidang ini. Tapi kalau mimpi, siapa nak buat keputusan? Tuan-tuan, bila mari orang, tuan-tuan masuk satu aliran mengajar. Ataupun aliran tarikat ajaran. Start cerita para wali. Start dia cerita wali tu jalan atas air. Wali tu lalu ke hujan tak basah. Tuan-tuan tahu, ini berbau kekarutan, kekhayalan. Dan ia tidak memenuhi sukatan manhaj ataupun metodologi cara pengambilan ilmu di sisi ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah dia pentingkan. Ilmu kita Al-Quran, kemudian hadis Nabi. Macam mana yang dikatakan Al-Quran dan macam mana yang dia nak ambil hadis tu. Ada satu disiplin. Disiplin tu bezakan kita dengan mereka. Bila tuan-tuan masuk, tuan-tuan, orang tarikat senang tuan-tuan. Mula-mula duduk elok-elok kita. Dia masuk di seminggu, dia keluar, dia cakap bahasa khayal. Ini semua ilmu kulit. Kita main ilmu isi. Yang ni semua saya dah dapat ilham. Hati saya berbisik. Perkara yang tak boleh disukat. Mengeluarkan dia daripada daerah ahli sunnah kepada daerah ahli bid'ah. Kata Anas, Nabi SAW menyebut tentang cintakan golongan Ansar. Ayatul iman bahawasanya ialah tanda iman. Mengapa cintakan Ansar dianggap sebagai tanda iman? Pertama disebabkan kerana kedudukan Ansar. Di mana Ansar ialah golongan yang membela. Perkataan Ansar itu ialah perkataan plural. Daripada perkataan singular ada, iaitu Nasir, Ansar, ataupun dari perkataan Nasir, Ansar juga boleh. Perkataan Ansar, Nasir, orang yang menolong. Ansar, ramai. Orang-orang yang menolong. Mereka menolong siapa? Mereka menolong Nabi SAW. Mereka membela siapa? Mereka membela Nabi SAW. Di antara Muhajirin dan Ansar ada kelebihannya. Bagi Muhajirin, kelebihan mereka meninggalkan kampung halaman. Dan kita telah baca kelebihan mereka pada kuliah yang lalu. Kuliah-kuliah yang dulu. Bukan senang meninggalkan kampung halaman. Yang mereka cintai. Orang Arab ni ada ekstrim pada tempatnya sendiri. Tinggalkan kampung halaman. Keluar bergabung dengan orang yang tak kena mengena. Ansar ini dimaksudkan dengan suku Aus dan Khazraj. Dan mereka ini daripada suku rumpun satu. Suku yang satu yang dinamakan rumpun Qailah. Mereka ini semua. Tuan-tuan, kita keluar daripada rumah kita. Adik-beradik kampung halaman kita. Pergi pakat dengan kampung sebelah jauh di sana. Kemudian dengan kampung sebelah tu kita baik dengan orang kampung tu semua. Kita berperang dengan orang kampung kita. Apa nilaian dan perasaan? Satu beban. Dan itulah yang dilakukan oleh Muhajirin. Keluar daripada kampung halaman. Pergi pakat dengan orang lain. Berperang dengan ibu bapa sendiri. Berperang dengan ayah. Berperang dengan anak. Berperang dengan saudara mara. Bukan perang mulut. Bunuh-membunuh di medan perang. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Muhajirin. Dan Allah memuliakan Ansar. Kerana golongan Ansar bersedia memberikan tanah air kepada seorang. Yang bukan terdiri daripada kalangan penduduk mereka. Memberikan kepada Rasul. Menerima orang-orang yang tak kena mengena. Semata-mata kerana orang-orang ini datang ke tempatnya. Maka mereka pula terpaksa berperang dengan orang lain. Sedangkan ketika itu, sebelum itu, hidup dalam keadaan aman damai. Muslimin dan muslimat, kita sendiri secara peribadi. Mungkin kita tengok satu orang cakap Islam, kita suka kat dia. Tiba-tiba satu hari dia ditimpa masalah kerana dia cakap Islam, orang nak ambil tindakan kat dia. Dia datang ke rumah kita minta pertolongan. Saya ingat tak ramai orang kata saya bukan tak mau tolong tapi saya pun ada masalah. Ramai orang akan macam tu saya ingat. Dia kata dia datang kita pun ada masalah kita pula. Dalam keadaan kita cerita Muhajirin dan Ansar di atas kertas memang senang. Tapi praktiknya. Saya cerita pengalaman ramai orang. Kadang-kadang saudara baru masuk Islam.
Bila baru masuk Islam, kerana dia lari dari rumah dia, keluarga dia nak pukul, nak apa. Kita ambil dan kita selamat. Kadang-kadang pukul 3 pagi, 4 pagi, keluar selamat besok nak kerja. Kebanyakan orang, dia bila dia cerita, dia kenal 2-3 orang. Hatta orang-orang agama pun, yang duk mengajar dia, bila pergi saya ustaz masuk Islam sekarang ni, keluarga saya cari, saya nak pukul, dia tahu, minta maaf lah, saya tak boleh bagilah rumah saya, nanti dia kekacau saya datang pukul. Dia sendiri yang cakap tu, tak orang ni. So saya pun ada nanti besok nak pergi kerja, tinggal anak isteri saya pula. Itu kebanyakan orang dalam kes yang kecil, padahal orang tu boleh elak pun. Ini satu pok manusia yang pergi berbai'ah dengan Nabi SAW, berjanji setia seperti mana kami telah mempertahankan anak isteri kami, demikian kami mempertahankan kamu, dan memberikan tanah air ini untuk kamu takbirnya, memerintah dan berkuasa di atasnya, dan mendengar dan taat kepada seluruh titah perintah kamu. Maka ulama-ulama bermula daripada Al-Baghdadi sehingga Ibn Kathir, sehingga Ibn Hajar dan seluruhnya, mereka menyebut bahawasanya adalatus sahabat bita'dilillahi wa rasulihi. Keadilan sahabat itu diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, kata Ibnu Katsir, disebabkan mereka telah mengorbankan tanah air, harta dan nyawa mereka kerana mempertahankan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bila baca sejarah Ansar, mereka memberikan tanah air kepada Nabi, kita rasa cintakan Ansar. Disebabkan hubbuna li Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan cintanya kita kepada Rasul kita. Kita dengar, tuan-tuan, kita dengar satu orang anak kita cerita, ayah inilah pakcik ni, masa saya duduk dulu dialah yang tolong saya. Bagi kita pun suka kat orang ni. Allah terima kasih banyaklah tolong anak saya. Orang tu satu hari datang minta tolongan kita, kita pun oh ni, masa anak saya duduk di sana dulu, dia ni lah yang banyak tolongnya. Timbul perasaan sayang dan suka dan penghargaan kita kepadanya. Bagaimana perasaan kita kepada suatu puak yang telah mempertahankan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, yang telah memberikan tanah air, darah dan nyawa mereka untuk mempertahankan Rasul dengan fadilat, keinsafan, keadilan, kesungguhan, jihad, pengorbanan, darah, air mata dan nyawa mereka. Maka agama itu sampai kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan cintakan Ansar itu iman, kerana perbuatan yang demikian itu mencintai orang-orang yang telah membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang, pakat datang orang beri semua, tak ada kena mengena, kau ambil ini, kau ambil ini. Tapi alhamdulillah, iman itu satu mukjizat yang besar. Sehingga hari ini iman dapat berbuat demikian. Tak ramai kita menolong saudara muslim, saudara pun tolong orang lain. Kadang-kadang tak ada kepentingan dengan kita pun. Tapi iman dapat berbuat sesuatu yang ajaib. Muslimin dan muslimat, kalau di atas dasar iman itu, maka kita cintakan Ansar, maka kita ini mempunyai iman. Kalau kerana setelah kita tahu nilaian Ansar, kemuliaan, kita bencikan Ansar, tanda kita adalah golongan munafik. Tanda kita adalah golongan munafik. Demikian itu. Setengah para ulama Ahlus Sunnah mencela perbuatan golongan Rafidah, golongan Syiah, disebabkan mereka itu mencerca sahabat-sahabat Nabi dan mengutuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, sesungguhnya Yahudi dan Nasara lebih baik daripada Syiah pada satu sudut. Bukan semua, pada satu sudut. Orang Yahudi dan Nasara tetap tahu untuk menghargai siapakah orang yang terbaik di dalam ajaran mereka. Kalau ditanya siapa yang terbaik dalam ajaran Yahudi selepas Nabi Musa, nescaya mereka akan menyatakan sahabat-sahabat Nabi Musa. Siapa yang terbaik di kalangan Kristian selepas Nabi Isa, nescaya mereka akan menyatakan Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa. Tetapi Syiah bila ditanya siapa yang terjahat di kalangan umat manusia ini,
selepas daripada ketiadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syiah menyatakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiah musuhi mereka. Tentu memusuhi sahabat, membenci Ansar, boleh menjejaskan kebencian itu datang kepada Nabi pada satu sudut. Kita tuan-tuan, ada satu tok guru misalnya, mengajar. Lepas kita ataupun saya mengajar di sini. Lepas tuan-tuan keluar daripada kuliah ni, tuan-tuan pergi buat masalah di luar. Tuan-tuan pecahkan itu, tuan-tuan ketuk kereta orang, tuan-tuan buat macam-macam. 30-40 orang atau 5-60 orang, 100 orang yang keluar ni pergi buat masalah yang sama. Saya payah sekejap saja, mesti polis datang, kita tangkap, dia pun tangkap saya juga. Dia akan kata ini mesti punca masalah di sini. Pasal dia datangnya di sini. Dan saya kata saya tak ada, saya mengajar biasa saja. Kalau macam saya ajar mereka buat baik, macam mana kau ajar mereka buat baik, tiba-tiba semua jadi jahat? Mesti kau satu orang guru yang gagal, ataupun kau mempunyai unsur ajaran yang bahaya. Apabila Syiah menganggap semua sahabat ini terkeluar daripada agama, yang tinggal hanya 2-3 orang saja. Siapa yang gagal? Yang gagal ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dipertikaikan ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu Rasulullah sekat hal ini daripada awal. Ingatkan kita, cintakan Ansar ialah tanda daripada iman, dan bencikan mereka ialah tanda daripada nifaq. Bagaimana kalau sekiranya ada di kalangan sahabat sendiri yang bertengkar dan marah kepada Ansar yang lain? Kan di kalangan zaman itu kan ada sahabat juga yang bertengkar, kadang marah, bawa kes ini pada Nabi. Ada muhajirin juga yang kadang-kadang marah pada Ansar dalam satu kes, bawa pada Nabi. Tidakkah itu mengandungi maksud membenci orang Ansar? Dan tidakkah itu mengandungi maksud bahawa saja bolehkah itu dianggap sebagai munafik? Tak. Kerana kebencian dan pergaduhan kalau berlaku di antara mereka ketika itu bukan di atas dasar iman. Bukan dia marah kerana kau ni suruh orang Nabi. Tapi mungkin dia marah ada masalah peribadi. Kadang-kadang masalah pertengkaran, membabitkan jiran tetangga. Dan Rasulullah menyelesaikan masalah mereka. Bukan bermaksud kerana aku benci kau, kau membela Rasul. Kalau kebencian itu kerana mengetahui Ansar membela Rasul, kebencian itu membawa kepada nifaq. Pun tuan-tuan, kalau kita suruh anak muda kita senaraikan siapalah tokoh-tokoh Ansar, barangkali tak dapat senaraikan. Dan kita menghadapi suatu masalah kerana kita tak promosikan jago tokoh-tokoh umat ini kepada tahap yang begitu, kepada tahap yang memuaskan. Dan saya ambil kesempatan ini sikit tuan-tuan. Kita mesti betulkan cara fikir kita semua. Seketika setengah orang bila dia sebut pemikiran Islam, dia terbayang suatu artikel itu dianggap ilmiah, ataupun satu cakap itu dianggap ilmiah. Kalau orang tu boleh menyebut apa kata profesor ini, doktor ini dalam buku dia sekian-sekian, maka dianggap hebat. Kadang-kadang suatu artikel berhubung dengan Islam, 5, 10, satu buku, tak ada sepotong ayat Quran dan hadis Nabi pun hanya kata-kata profesor tu, pakar itu pakar ni, sedangkan sumber teragung ialah hadis Nabi Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang bila orang bercakap tentang kerohanian umpamanya, oh dia anggap hebat kalau boleh dia nakalkan kata-kata Al-Imam Ghazali, dinakalkan kata-kata tokoh Sufi Abdul Qadir Jailani, lalu dia rasa itu hebat. Walaupun kadang-kadang kata-kata itu sedikit, kalau kita rasa bukan dengan maksud yang sengaja, sedikit kita rasa mungkin ada hadis Nabi yang lebih patut diletakkan di situ. Pun orang kadang-kadang bila bercakap tentang perjuangan Islam seketika dulu, dia anggap hebat kalau boleh memetik kata-kata Hasan Al-Banna, kata-kata Syekh Qutub, kata-kata Fathi Yakan. Bukan kita menolak golongan tokoh ini, tetapi jangan kita mendahulukan mereka melebihi Allah dan Rasul, dan juga tokoh-tokoh ulama salaf yang terdiri daripada kalangan perkataan-perkataan sahabah dan perkataan tabi'in dan perkataan atba'at tabi'in. Kerana mereka adalah kurun yang terbaik. Sepatah kata-kata ulama kemudian tak sama dengan sepujur kata Imam Malik yang menghayati agama ini dengan darah dan dagingnya sendiri. Beberapa patah kalam yang benar yang diukirkan oleh orang yang menghayati agama oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an tak sama dengan profesor yang ada 7 PhD yang duduk di universiti. Walaupun banyak buku agama yang ditulis, tetapi ia tidak mengukir agama dalam peta dunia.
Tuan-tuan, bagaimana kita meletak nilai-nilai? Bila tuan-tuan baca hal seperti ini, bila tengok kalam ini disebut oleh sahabat, kita rasa ini anak didik Rasul. Bila kita rasa ini disebut oleh tabi'in sejak, kita tahu ini anak didik kepada anak murid Rasul, iaitu sahabat. Bila tengok kalam daripada atba'ut tabi'in, kita pun rasa ini anak murid kepada anak murid sahabat. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia ialah pada kurunku. Kurun dengan makna satu generasi, iaitu dengan makna 100 tahun, berbeza penafsiran para ulama. Satu generasi, kemudian generasi yang selepasnya, kemudian generasi yang selepasnya. Maka kita meletakkan nilai yang baik terhadap ulama-ulama yang terdiri di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Jangan bila kita sebut ulama ni kita fahamlah. Ulama ni yang terbesar dianggap ulama sahabat. Ulama di kalangan tabi'in dan generasi yang selepas dan selepas daripada itu. Maka bila kita baca buku, kita tengok kalam-kalam ini, kita rasa besar ucapan-ucapan orang-orang yang mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan. Dah. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Abu Idris A'idullah ibnu Abdullah anna Ubadata bin Samit radhiyallahu anhu wa kana shahida Badra wa huwa ahadun nuqaba'i lailatul Aqabah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصابه من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tidak meletakkan tajuk bagi hadis ni. Seakan-akan dia terletak di bawah daripada hadis yang sebelum ni. Walaupun nampak dari segi isi kandungan hadis itu tidak berkaitan sangat dengan masalah hubbul ansar, cintakan ansar. Mungkin apa yang nak ditonjolkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wallahu ta'ala a'lam tentang Ubadah bin Samit ini, yang merupakan salah seorang daripada orang yang berbai'ah pada malam Lailatul Aqabah, yang merupakan di kalangan orang-orang Ansar. Mungkin itu yang dimaksudkan. Namun dia tak letakkan tajuk, menyebabkan ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ini tertanya-tanya, kenapakah Al-Bukhari tidak meletakkan satu tajuk khas bagi hadis ini? Wallahu ta'ala alam. Cuma kita baca apa yang dimaksudkan dalam hadis ini. Telah menceritakan kepada kami Abu Yaman, yakni guru Al-Imam Al-Bukhari. Setelah itu kita telah hurai dia. Telah menceritakan kepada kami Shu'aib daripada Zuhri, telah memberitahu kepada kami Abu Idris A'idullah bin Abdullah, yakni dia menceritakannya daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. A'id ini ia lahir pada tahun peperangan Hunain. Setengah penulis rawi ataupun penulis tabaqat cuba menyebut dia sebagai di kalangan sahabat, sebab dia masa kecil lahir tu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi oleh kerana keadaan dia ini khilaf, maka kebanyakan orang memasukkan dia di kalangan tabi'in. Sebabkan dia berjumpa dengan Nabi, kerana syarat sahabat itu
mereka yang berjumpa dan beriman dengannya, yaitu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal iman. Daripada Ubadah bin Samit ini menyaksikan atau hadir menyertai peperangan Badar. Seperti mana yang saya sebut sebelum ini tuan-tuan, orang-orang yang menyertai peperangan Badar ada nilai khas di kalangan sahabat. Sebab itu apabila berlaku pertelengkahan, biasanya para sahabat khulafa adalah salah seorang daripada mereka yang menyertai peperangan Badar. Seperti mana saya sebut, orang yang menyertai peperangan Badar ada nilainya. Sebab itu kalau ada kes-kes yang besar yang babitkan sahabat, tak diselesaikan, mereka angkat kepada ahli Badar. Sebab itu Ali bin Abi Talib apabila berlaku pemberontakan yang menjatuhkan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan mereka cuba mencadangkan Ali sebagai ganti, Ali kata, "Hadza laisa sya'nakum wa innama sya'nu ahlul Badr." Ini bukan urusan kamu, tetapi ini urusan ahli Badar. Nilaian sahabat itu dinilai kepada mereka yang menyertai Badar, kerana orang yang menyertai Badar ini diberi keampunan apa yang ma taqaddama min dzambikum wa ma ta'akhkhar, apa yang dahulu dan apa kemudian daripada dosa mereka. Ini besar orang Badar. Wa huwa ahadun nuqaba'i lailatal aqabah. Dia adalah salah seorang naqib, kepala kumpulan, wakil pada malam Aqabah. Malam Aqabah itu, dia Aqabah tu, Jamratul Aqabah begitu. Di situlah Rasulullah pergi berjumpa dengan jamaah haji, mengambil kesempatan untuk berdakwah kepada mereka, sehinggalah datangnya puak daripada Ansar ini. Mereka bersetuju untuk menyokong Nabi dan menjemput Nabi SAW pergi ke negeri mereka, dan mereka akan membela Nabi SAW. Semasa malam itu Nabi kata kepada mereka, "Ubayyukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa aulad wa abna'akum." Aku berbai'ah dengan kamu agar kamu membela aku dan menjaga aku, memelihara aku, seperti mempertahankan aku, seperti mana kamu telah mempertahankan isteri-isteri dan anak-anak kamu. Tuan-tuan, itu kamu senang. Sekadar kalau ada masalah lapang, saya tolonglah. Kalau tak ada masalah, itu senang. Tapi dengan kadar seperti mana kau tak benarkan orang sentuh dan mati anak isteri kau, kau pertahankan aku. Bukan ada sebarang kepentingan apa menjemput Rasul SAW datang ke sana. Juga kepala-kepala dalam Aqabah ini disebut sebagai golongan yang dimuliakan. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Wa hawlahu isabatun min ashabihi," dan di sekelilingnya isabah daripada sahabat-sahabatnya. Perkataan isabah bermaksud sekumpulan manusia. Daripada 9 sehingga kepada 40 boleh dimaksudkan dengan isabah. Dia ada sekumpulan orang, jumlah dia tak sebut. Mereka berbai'ah kepada Nabi. Bila bai'ah ni berlaku? Ulama hadis secara panjang lebar bila bai'ah ni berlaku. Yang sahih, wallahu ta'ala a'lam, bai'ah yang disebut dalam hadis yang akan kita baca ini berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah. Bukan bermaksud pada malam Aqabah. Kerana pada malam Aqabah bunyinya bukan sebegini. Kerana di dalam hal ini juga disebutkan beberapa perkara yang barangkali sebelum daripada itu belum disebutkan lagi dalam hadis-hadis yang sebelum daripada itu. Mereka bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Berbai'ahlah kamu dengan aku agar kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wala tasriqu, kamu tak akan mencuri. Wala tajnu, kamu tak akan berzina. Kamu tak akan mendatangkan suatu pembohongan yang kamu reka dia di antara tangan dan kaki kamu. Nanti kita huraikan maksudnya. Wala ta'su fi ma'ruf, jangan kamu menderhaka ataupun kamu menentang dalam perkara ma'ruf.
Faman wafa minkum fa ajruhu Allah. Siapa yang tunaikan janji ini, maka balasannya Allah Taala yang beri. Wa man asaba min dhalika syai'an fa'uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lah. Sesiapa yang mengenai melakukan sesuatu daripada perkara tersebut, yakni larangan-larangan ataupun janji tersebut di dunia, lalu dia diazab di dunia, yakni dikenakan hukuman had, hukuman hudud di dunia, maka itu adalah kafarah, keampunan untuk dia. Hadis ini menunjukkan dia bukan Lailatul Aqabah, kerana hukum hudud ni tak ada lagi semasa Lailatul Aqabah. Undang-undang tu belum turun. Ini menunjukkan hadis ini kemudian. Wa man asaba min dzalika syai'a, siapa yang terbuat benda tadi seperti berzina, mencuri, membunuh anak, cuma satarahu Allah, kemudian Tuhan tutup keaibannya, fahuwa ila Allah, benda tu balik pada Allah Taala. Insya afa anhu, jika Tuhan mau, Tuhan ampun dia. Wa insya aqabahu, jika Tuhan mau, Tuhan denda dia, Tuhan azab dia, Tuhan balas dia, Tuhan ambil tindakan pada dia di akhirat. Muslimin dan muslimat sekalian, tuan-tuan, kita tidak pernah berbai'ah kepada sesiapa pun untuk kita tak mencuri, dan kita memang tidak mencuri. Kita tak pernah berbai'ah pun bahawasanya kita tak akan berzina. Apakah untuk tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tak melakukan pendustaan, memerlukan kita berbai'ah baru kita nak buat? Kan sahabat ni berbai'ah sekarang. Bai'ah ni tuan-tuan bermaksud berjanji setia. Janji. Kita namakan bai'ah ni tukar. Berlaku seolah-olah tawar-menawar dua belah pihak. Kalau engkau buat begini, maka engkau diberikan nilai kepatuhan kepada aku, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Sebab tu jual beli pun Arab panggil bai' juga. Tukar. Muslimin dan muslimat sekalian, perlukah sahabat berbai'ah kepada Nabi untuk benda ni? Sedangkan benda ni tak bai'ah pun memang kita tak boleh buat. Mencuri, tak perlu bai'ah. Kenapa sahabat bai'ah? Ini satu persoalan yang timbul. Wallahu ta'ala alam. Yang penting, bai'ah di sini bukan menunjukkan orang yang tak bai'ah dia boleh curi. Mereka ini telah berbai'ah dengan Nabi untuk tak mau syirik, tak mau mencuri, tak mau berzina. Bagaimana yang tak bai'ah? Muslimin dan muslimat, bai'ah ini ada beberapa perkara. Salah satunya bai'ah ini ialah bai'ah untuk menguatkan semangat. Seperti sahabat berbai'ah dengan Nabi untuk tak membela Osman. Seperti mereka berbai'ah pada Nabi untuk tak mau mencuri. Bukan bererti kalau mereka tak berbai'ah, mereka boleh mencuri. Tak. Tapi bila dia bai'ah tu, dia timbul semangat untuk pegang benda tu. Itu saja. Maka kita juga kadang-kadang boleh bai'ah dengan orang untuk bangkitkan semangat. Kita jumpa kita ni banyak buat salah. Anak kita banyak buat benda salah. Kita suruh dia bai'ah dengan kita. Bai'ah dengan ayah. Bahawasanya janji dengan ayah. Bahawasanya engkau tak akan ulang benda-benda salah ni. Walaupun kalau dia tak janji pun memang dia kena tak boleh buat benda tu. Tapi dia kata, saya janji ayah, selepas daripada ni saya tak akan lagi tinggalkan puasa. Kalau dia tak janji pun memang dia tak boleh tinggal puasa Ramadan. Tapi janji itu, bai'ah itu, janji setia dia ni, menghidupkan semangat dia. Seperti mana Nabi menghidupkan semangat mereka ini semua. Huraian ini tidak disebut oleh para ulama mensyarahkan hadis ini, tetapi ia disebut oleh ulama-ulama dalam bab as-siyasatus syar'iyyah mengenai bagaimana nilaian sesuatu bai'ah. Maka timbullah idea orang berbai'ah dengan syekh. Bolehkah berbai'ah dengan syekh? Saya berbai'ah dengan syekh untuk tidak melakukan dosa besar. Kita kata, kalau sekadar untuk meniupkan semangat dia, dia boleh bai'ah. Seperti mana mereka ini berbai'ah kepada Nabi SAW. Janji. Walaupun benda tu, kalau tak janji pun kena buat. Dalam siasah, dalam politik, bai'ah ini ada beberapa jenis. Ini di sudut politik Islam. Satu, dia panggil, dalam istilah ahli-ahli siasah, dia panggil sebagai bai'atul in'iqad.
bai'ah yang perlantikan seseorang imam. Tuan-tuan, bila dia Islam, bila dia nak pilih pemimpin, misalnya sama ada dia dicadangkan oleh pemimpin sebelum itu orang yang layak, ataupun dia dipilih oleh satu majlis syura umat, yang disebut dalam istilah fuqaha, dia panggil ahlul hilli wal aqd. Mereka ini ada beberapa jago umat, tokoh-tokoh, memilih satu orang yang paling layak di kalangan mereka, ditabalkan untuk dilantik menjadi khalifah atau menjadi pemimpin bagi sesuatu wilayah Islam yang memerintah dengan sendirinya. Bila pemimpin ini naik dengan pilihan tokoh-tokoh umat yang merupakan tokoh-tokoh yang diredai oleh umat, mereka pilih. Maka pada asalnya bila dia orang dah pilih orang ni, mereka inilah wakil umat. Misalnya dalam sekarang ni katalah dia telah dipilih dengan keputusan oleh dipilih, parlimen dah pilih dia. Memang secara ofisialnya sah dia sebagai pemilihan dengan dipersetujui oleh ahli-ahli yang dianggap sebagai wakil umat dalam persidangan. Bai'ah itu, bila dibai'ah itu, maka semua rakyat, bila orang umat-umat, kepala-kepala umat ni dah bai'ah, kita semua rakyat ni wajib taat. Automatically kita wajib taat kepadanya. Kerana dia menjadi pemimpin. Kalaupun kita tak pergi bai'ah kepada dia, untuk kita taat. Walaupun tak bai'ah. Tapi bai'ah yang kedua, bai'ah itu dinamakan bai'atut ta'ah. Bai'ah taat. Bai'ah taat ni seolah-olah satu upacara saja. Maka bila kita kata Abu Bakar telah dilantik pada Saqifah Bani Sa'idah, dia dah lantik dah. Kemudian dia muncul pula yang kedua tu, orang ramai menghulurkan tangan, kami berjanji untuk taat setia kepada kamu selagi mana kamu memerintah dengan kitab Allah dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bai'ah itu kita orang ramai pakat pergi bai'ah lah. Wakil tu datang, wakil kabilah ni datang, kita pergi bai'ah. Bai'ah itu bai'ah tanda janji nak taat pada dia. Muslimin dan muslimat, katakanlah kita ini tak bai'ah. 6 juta rakyat bai'ah, kita tak bai'ah. Kita kata aku tak mau taat. Aku bukan janji pun, aku tak bai'ah. Hampa yang bai'ah. Tak. Apabila telah berlakunya bai'ah pelantikan, sama ada orang yang bai'ah ataupun tidak, dengan bai'ah taat yang kedua tu, dia tetap wajib taat. Cuma bai'ah taat itu untuk meniupkan suatu nilai perasaan supaya kita taat pada khalifah Islam yang dilantik. Maka dari situ munculnya perkataan bai'ah. Maka salah satu ciri syarat apabila dilantik pemimpin Islam, dia dibai'ah. Maka idza bui'a khalifatain faqtulus tsani. Apabila dibai'ah dua khalifah, bunuh yang nombor 2. Maka dua. Sebab tu dalam hadis Nabi larang daripada kita mencabut bai'ah. Tak boleh jangan cabut ketaatan. Sekiranya telah dilantik dengan sah dan tidak menyanggahi kitab Allah, iaitu telah dan sunnah Rasulullah secara kufrun bawah, secara kufur yang nyata, maka dengan itu bai'ah itu berjalan selagi pun kita tidak taat. Istilah bai'ah ini dimunculkan dalam istilah hadis-hadis Nabi SAW. Banyak menggunakan perkataan bai'ah ini asalnya daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dan bai'ah ini ada beberapa jenis seperti mana yang saya sebutkan tadi. Muslimin dan muslimat, mereka bai'ah tidak mahu mensyirikkan Allah, tidak mahu mencuri dan berzina dan membunuh anak-anak mereka dan melakukan pendustaan di antara tangan dan kaki, yakni yang datang daripada mereka, dan tidak menderhaka dalam perkara yang ma'ruf. Nabi SAW menyatakan, sesiapa yang menunaikan apa yang dijanjikan baginya pahala di sisi Allah, siapa yang buat benda tu, berzina umpamanya, fa'uqiba fid dunya, dia dibalas di dunia dengan hukuman. Nabi kata fahuwa kafaratullah, itu jadi kafarat, ampun dosa dia. Maka ulama bincang, kalau sekiranya hukum hudud dilaksanakan, orang yang kena hudud ini dapat keampunan atas dosa dia ataupun tidak, wallahu ta'ala alam, dia berdasarkan hadis ni dia dapat ampun. Kata dia berzina, dia disebab seratus rotan, dia mendapat keampunan daripada Allah disebabkan dia disebab seratus rotan. Dengan syarat dia redha dengan hukum Tuhan berkenaan. Tapi kalau dia, Nabi kata, kalau sekiranya dia berzina
dia tak dikenakan hukuman hudud. Apakah dia dapat keampunan? Dia tetap dapat keampunan. Dengan syarat dia bertaubat. Bukan syarat keampunan, mesti kena hukuman. Ini kita kena jelas. Bukan syarat keampunan, mesti kena hukuman. Tapi kalau dia kena, dia confirm. Dengan redha dia diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang dikenakan benda tu semua, buat perkara tadi, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib dia, bahawa ilallah, maka benda ini diangkat kepada Allah Ta'ala. Benda ini menjadi urusan Allah Ta'ala. Kita misalnya, a'udzubillah, lakukan zina. Tidak ada hukuman had dalam negeri kita. Pun kita tidak bertaubat pula kepada Allah Ta'ala. Nabi kata, insya'afa anhu. Kalau Tuhan mau, Tuhan ampun dia. Wa insya'aqabahu. Jika Tuhan mau, Tuhan azabkan dia. Tuan-tuan, bolehkah orang yang melakukan zina tiba-tiba dia terampun oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak? Misalnya. Pasal hadis ni tak sebut dia taubat. Kalau dia taubat, selesai dengan masalah taubat. Kita tahu bahawasanya dosa diampunkan melalui beberapa cara. Salah satu yang kita tahu yang jelas, dosa ini diampunkan dengan taubat kita kepada Allah. Kita mati, kita taubat sebelum kita meninggal di atas dosa-dosa kita. Allah Ta'ala ampun ke dosa kita, mudah-mudahan kita sangka baik dengan Allah, diampunkan kita. Kita tak kata kepada Allah, ilahilas tulil firdaus ahlan. Ya Allah, aku tak layak mendapat syurga firdaus. Tak. Nabi kata, idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Jika kamu minta pada Allah, minta syurga firdaus. Tak ada kita nasyid tu. Tuan-tuan, kita tidak putus asa dengan Allah Ta'ala. Kita minta pada dia. Walaysa zalika bi'azizin ala Allah jalla wa'ala. Perkara itu bukan susah. Apa kalau Allah nak bagi? Kenapa kita nak sangka buruk? Ya Allah, aku ni tak layak syurga. Kenapa? Semua kita disuruh minta syurga pada Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Yang nak beri dia, minta bukan kena resip, bukan kena yuran. Bahkan minta itu ibadah. Ini mempunyai nilai hulu kemelampauan sufi yang lebih daripada hadnya. Sehingga dia kata, aku tak layak untuk syurga firdaus dan aku mintalah ampun. Kalau nak dikira insan layak untuk syurga, semuanya tak layak. Tetapi semua orang masuk ke syurga, kata Nabi, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu tuan-tuan, jangan tuan-tuan kata ilahilas tulil firdaus. Bahkan tuan-tuan kata, Allahumma inni as'alukal firdaus. Ya Allah, aku minta daripadamu firdaus. Dia beri pada kita. Hak dia. Bukan dia share firdaus ni dengan siapa-siapa. Jalla wa'ala memiliki segala-galanya. Muslimin dan muslimat. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pertama, apabila kita pohon keampunan daripadanya. Kedua, dosa-dosa itu boleh diampunkan dengan cara kemungkinan di atas azab ataupun di atas balak dan ujian yang Allah kenakan dalam hidup kita. Harta kita hilang, anak-anak kita sakit, kita sendiri uzur, ada beberapa penyakit yang kena pada kita, ataupun ada peristiwa yang citakan hati kita, ada perkara yang menyedihkan perasaan kita. Kesemuanya ini sebagai Muslim, kalau kita redha dengan Allah Ta'ala, diampunkan dosa kita. Ketiga, dosa diampunkan juga di akhirat ialah dengan timbangan amalan. Menyebabkan kita dimaafkan daripada masuk ke dalam neraka. Mungkin fulan berzina. Dosa besar. Tapi Allah Ta'ala menimbang amalannya dalam masa yang sama. Ada benda-benda lain lagi yang dia buat. Di akhirat, katakanlah ditimbang-timbang. Yang kesalehan yang dia buat mengatasi kejahatan yang telah dilakukan oleh dia. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Berat amalan kebajikannya, dia dalam kehidupan yang bahagia. Maka di atas dasar itu Nabi SAW kata dia mau, maka Allah Ta'ala ampunkan dia. Jika dia tak mau, maka dia azabkan. Muslimin dan muslimat, berbeza ahli sunnah dengan khawarij dalam masalah ini. Kerana khawarij kata siapa buat dosa menjadi kafir dan dia menjadi ahli neraka selama-lamanya. Ahli sunnah kata tak. Selagi mana tidak berlakunya kufur, maka
peluang untuk mendapatkan keampunan kepada Allah masih ada dalam senarai yang kita sebut tadi, melainkan dia melakukan kekufuran kepada Allah Ta'ala. Innallaha la yaghfiru man yushrika bih. Tuhan tak ampun orang yang mensyirikkan dia. Wallahu Ta'ala a'lam. Kita jawab soalan di sini. Ada soalan? Bahkan Islam mewajibkan pengikut-pengikutnya melafazkan bai'ah sumpah setia untuk taat kepada pimpinan gerakan. Apakah pandangan mengenai hal ini? Asalnya kita orang Muslim tidak diwajibkan berbai'ah kepada mana-mana gerakan Islam sama sekali. Yang kita diwajibkan ialah berbai'ah kalau berlakunya khalifah Islam. Maka kita bai'ah dengan dia. Adapun kalau kita nak berbai'ah dengan pemimpin gerakan tertentu, itu adalah pilihan kita semata-mata. Kita yang pilih, kita yang janji. Kalau kita pergi janji dengan dia bahawasanya kita nak taat dalam benda dia, dalam kerja-kerja kebajikan kita akan ikut dia, kerja yang baik, maka janji satu orang Muslim menunaikan janjinya kerana orang Islam di atas syarat-syaratnya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Kita tunaikan. Kemudian apabila kita kata tak mau tunai, kita bagi tahu dia, saya dah menarik balik janji saya dengan kamu, bahawasanya saya sudah tidak mampu. Pun begitu dengan gerakan-gerakan ini hanyalah dengan kadar-kadar yang tidak menyalahi kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Boleh saya janji, saya berjanji dengan awak, saya akan membela Islam dan saya tak akan membiarkan orang menghina Islam. Itu semua boleh untuk menimbulkan semangat kita. Ataupun saya akan berjanji menyokong kerja-kerja dakwah yang awak buat. Itu dianggap sebagai janji, sebagai bai'ah janji. Apakah setiap orang Muslim diwajibkan berbai'ah? Tak. Kalau kita kata wajib, siapa yang tak bai'ah hukumnya berdosa. Maka tak bai'ah. Idea ini dimulakan oleh Al-Banna rahimahullahu ta'ala, kemudian diikuti oleh beberapa gerakan yang lain. Dalam kitab Sifat Salat Nabi, terjemahan Albani, meletakkan tangan qiyam di atas dada, hadis Hasan. Adakah nas qiyam di atas pusat seperti yang dilakukan di Mekah? Saya tak tahu orang Mekah atas pusat. Tapi yang jelas nahan Nabi SAW al-ikhtisar. Nabi larang daripada ikhtisar, yakni letak tangan di atas pusat. Ini yang pendapat yang wallahu ta'ala la'ala, barangkali ini yang paling kuat, iaitu kita tak letak tangan atas pusat ketika bahkan kita letak di atas dada seperti yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Menggerakkan jari semasa tahiyat. Apakah kedudukan hadis ini? Sejauh manakah tuntutannya? Menggerakkan menggerak-gerakkan jari semasa tasyahud, hadis ini disokong kesahihannya oleh sebagian ulama hadis dan pengkaji hadis, terutama Syekh Nasiruddin Al-Albani. Maka ada dua keadaan, sama ada satu orang yang mendiamkan terus ataupun dia senantiasa menggerakkannya. Adapun ada tak hadis yang menyatakan Nabi menggerakkan khas ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baginda ketika itu menggerakkan jari ketika bersyahadah. Dari segi hadis tak ada. Dari segi hadis yang secara jelas begitu tidak ada. Maka yang ada pilihan wallahu ta'ala alam, sama ada satu orang diam ataupun seorang bergerak-gerak jarinya. Khas ketika asyhadu an la ilaha illallah, kalau ditanya dari segi hadis, hadisnya tidak ada. Allah. Dalam fiqh, pendapat umum juga diambil kira dan menetapkan hukum bagaimana sekiranya ia bertentangan dengan sunnah Rasul. Dalam fiqh, pendapat umum tidak dikira sebagai sumber hukum. Tapi pendapat umum itu bukan pendapat umum, uruf. Uruf itu dilihat apa maksudnya. Apa yang dikatakan umpamanya. Kita kata bahawasanya aku berjanji akan membayar kepada engkau jika engkau kerja dengan aku 1 kilo daging. Tiba-tiba besoknya kita pun harap dia bagi 1 kilo daging, dia pun bagi dekat kita 1 kilo ayam. Sedangkan dia janji dengan kita kalau kita kerja 1 kilo daging. Lepas pada itu kita kata awak kata 1 kilo daging ni ayam. Dia kata yalah daging juga, daging ayam. Ketika itu uruf ini dianggap sebagai pengukur kerana dalam uruf perkataan daging bermaksud daging lembu, walaupun ayam itu pun daging. Ketika itu yang dikatakan uruf itu diambil kira. Bukan maksud walaupun sunnah macam ni dah amalan ada istiadat macam ni, maka kita ambil kira ada istiadat. Itu orang yang baca tajuk tak baca isi.
Tak tahu apa yang dimaksudkan dengan uruf yang dianggap sebagai muhkam. Apa maksud sesiapa yang tak menghukum dengan hukum Allah, dia zalim, fasik, kufur, apakah tidak dilaksanakan hukum Allah satu sebab termasuk dalam golongan ini? Nas dalam surah Ma'idah ini bermaksud bahawasanya pertama kita kena tahu Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja sebut kafir, dia juga menyebut fasik dan dia juga menyebut zalim. Siapa yang tak hukum dengan hukum Allah bukan saja fasik, dia juga zalim, dia juga kafir. Maka tidak boleh dilihat di sudut zalim, kafir saja. Ia juga ada fasik dan ia juga ada zalim. Maka dengan itu Ibnu Abbas rahimahullahu taala menyebut bahawasanya siapa yang tak hukum dengan hukum Allah ini, dia panggil kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak kufur. Kufur, kalau sekiranya dia tak hukum dengan hukum Allah, tapi dia tak kata hukum Allah ini tak berapa baik. Dia tak kata bahawasanya hukum Allah ini adalah hukum yang tak layak. Dia tak kata. Cuma dia rasa saya tak mampu kerana kemampuan belum cukup, kami tak mampu hadapi keadaan. Kita anggap golongan ini sebagai fasik. Yang ini telah melakukan kekurangan, kecacatan dan amanah dia kepada Allah Ta'ala dalam hukuman dan melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, tapi ia bukan kafir. Ia bukan kafir. Dan kita percaya mudah-mudahan demikianlah kebanyakan hal pemimpin-pemimpin umat Islam. Mereka bukan golongan yang dimaksudkan dengan kafir ini. Kerana mereka tidak menghina hukum, selagi mana mereka tidak menghina hukum hakam Islam ini. Mereka dianggap sebagai fasik dan hukuman itu dianggap sebagai hukuman yang zalim. Tetapi kita jangan mudah-mudah untuk mengkafirkan. Kalaupun ada ayat Quran menyebut faulaika humul kafirun, dia seperti mana maksud yang disebut oleh Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, iaitu kufur yang tidak sampai kepada kufur yang keluar pada agama, mempunyai nilai perbuatan orang kufur. Nabi SAW menyatakan wa qitaluhum kufr, berperang di kalangan sama-sama orang mukmin itu kufur. Sedangkan Al-Quran menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua orang mukmin berperang, hendaklah kamu mendamaikan keduanya. Nabi kata siapa berperang dengan orang mukmin jadi kufur. Nak damai apa dah jadi kufur? Tak. Perbuatan itu perbuatan kufur. Perbuatan itu perbuatan kufur. Maksudnya, muslimin dan muslimat sekalian, siapa yang tak hukum ke Allah, maka pemimpin yang tak hukum ke Allah mempunyai nilaian salah satu daripada tiga ini. Sekurang-kurangnya ia fasik dan zalim, tak ada hukuman ini. Melainkan ia mempunyai keuzuran syar'i, yang mana ia benar-benar tak mampu, dan kalau dia turun menyebabkan balak yang lebih besar kepada sebuah negara. Hal dalam masalah ini sama dengan masalah Najasyi, yang merupakan pemimpin bagi negara Habasyah. Dia beriman dengan Nabi SAW, tetapi dia dalam masa yang sama tak dapat mengislamkan kerajaannya. Dia terus berada di takhta kerajaan Habasyah sebagai raja. Nabi SAW apabila menerima berita kematian Najasyi, baginda bersalat kepada Najasyi. Kerana ada orang, dia memang tak mampu. Tapi kalau dia turun, ketika itu Habasyah lebih zalim. Dan akan menyebabkan negara itu mengambil tindakan, termasuk segelintir orang Islam yang ada di Habasyah ketika itu. Muslimin dan muslimat, yang pertama kita menuntut semua kerajaan umat Islam melaksanakan syariat Allah. Namun begitu, kita juga menuntut diri kita semua agar berhati-hati dalam meletakkan satu nilai hukum. Tuntutan kita buat jangan begitu bersegera, kerana kadang-kadang tuan-tuan, tak hukum dengan hukum Allah jadi kafir ni, dia makna dia luas. Kita duduk di rumah kita, kita ada anak-anak kita tak hukum anak-anak kita hukum Islam yang diwajib oleh bapa pada anak. Kafir atau tidak? Kita bos di pejabat, kita patut ada kuasa pada orang bawah kita. Kita tak turunkan kuasa itu supaya dia taat kepada benda-benda yang kita boleh perintahkan dia. Kafir ke tak? Kalau kita buat kaedah, siapa saja yang tak hukum jadi kafir, dengan kita kafir. Anak kita keluar rumah tak pakai tudung, kita yang duduk bawah kuasa kita tak tutup aurat, kan kita kan babitkan hukum dengan hukum Allah pula. Muslimin dan muslimat, hati-hatilah masalah ini. Di samping kita menuntut dengan tuntutan yang tidak pernah jemu, sebagai syariat Allah dilaksanakan dalam masyarakat dan negara, di samping kita menuntut kita semua jangan jadi khawarij. Begitu. Jangan jadi khawarij. Jangan lebih daripada haknya dalam menghukum orang.
Tanam uri, apakah syarak suruh macam mana, bubuh paku, tak bubuh paku, ini semua adat istiadat Hindu. Banyak soalan. Apakah bahan yang digunakan untuk tahnik? Tahnik ni orang Melayu panggil apa? Belah mulut. Belah mulut. Semua orang negeri panggil belah mulut. Saya jangan belah orang kapak tu. Tahnik tahnik. Dengan apa hadis-hadis semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan kurma, maka kita gunakan kurma untuk tahnik. Apa hari apa yang disunatkan untuk tahnik, hari ke berapa? Dari segi hadis tak menentukan hari yang ke berapa. Akikah hari yang ketujuh ada hadis, tapi hari ke berapa hadis tu kawan tu bila lahir je dia bawa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi masukkan dengan air liur Nabi yang mulia baginda gigit kurma itu dan kemudian masukkan dalam mulut budak Kanaan. Di atas suatu harapan, suatu perbuatan Rasul lah kita tiru. Dan kita bawa anak kita pergi kepada orang soleh. Bila lahir anak kita, bawa pergi pada orang soleh. Orang yang mudah-mudahan kita harap mustajab doa dia. Dia pun doa pada anak kita, doa-doa yang baik. Bukan maksud, tuan-tuan elakkan ini berendui, cukur kepala seorang sikit. Ini semua tak ada. Kemudian hayun buayan, ini semua tuan-tuan kita tak tahu mari mana adat tradisi Jawa ke apa, itu tak tahu. Tapi yang penting, kadang-kadang orang datang, saya tidak suka bila ada anak apa orang datang pada saya kata jangan mari saya pergi pada orang yang soleh, pergi orang yang baik-baik, orang yang mana doanya mustajab, orang yang amal kebajikannya banyak. Yalah kita penceramah bukan semesti penceramah soleh. Pergi pada orang soleh. Tapi yang pentingnya bila orang datang dia nak suruh juga kita rasa entah pergi pada orang lain dah syekh. Dan bila dia mari juga kita buat, kita masukkan benda manis dalam mulut anak dia dan kita doakan pada dia. Lepas tu kita sikit saja. Orang Melayu dia suka hak panjang-panjang. Sikit saja dia kata. Tak ada nak ambil gambar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, tak penting yang sikit tu, yang penting mutabiq dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit pun tak apa. Yang penting kita nak doa dia. Bukan kita nak dia cukur, berendui, pusing, luayan, apa. No, tak ada. Tuan-tuan dia datang kepada kita, kemudian kita beri kepada dia doa. Tuan-tuan pun cari orang yang saleh. Bukan jangan tengok kalau ada di kalangan tempat tuan-tuan masjid ni, ada seorang yang baik, saleh, ahli ibadah. Tuan-tuan suruh dia, dan dia juga tahu agama, suruh dia doa pada anak tuan-tuan. Kalau dia tengok pergi rumah dia, ni ustaz bagi tahnik anak saya, sedap nak habis batang rokok ni, tuan-tuan berantai kan, jangan pergi. Kalau dia pun duk isap rokok, macam mana dia nak ambil anak kita? No. Wafikan kepada yang baik, yang insyaAllah mudah-mudahan padanya ada kebaikan, ada keikhlasan saleh dalam erti kata, bahawa semua orang ni ahli yang taat kepada Allah Ta'ala dan tahu nilai-nilai hak Allah dan tahu hak Rasul dan tahu hak kaum muslimin. Tuan-tuan pergi kepada dia, mudah-mudahan dia berikan kebaikan. Mau marhaban beramai-ramai, selawatan Nabi dan tak ada satu marhaban ni, tuan-tuan, marhaban ni datang kemudian. Mustahil. Zaman Nabi tak ada marhaban tu. Orang nak marhaban sebagai satu, dia nak seronok anak datang tu, dia nak marhaban, dia panggil orang itu, hak dia. Tapi dia jangan kaitkan satu upacara ibadat dalam agama. Tak ada. Nak marhaban ni bagi saya macam nasyid lah. Cuma dalam perkataan marhaban tu, dalam ungkapan-ungkapan marhaban tu, ada ungkapan-ungkapan yang patut kita tak sebut, itu saja. Terus kadang-kadang mempunyai unsur macam seolah-olah meminta pertolongan itu dari Rasul. Sedangkan yang kita minta daripada Allah Ta'ala. Di samping itu ada maklumat-maklumat, cerita-cerita Nabi dalam marhaban itu, cerita yang kurang tepat dari segi hakikat. Seperti mana lahirnya wa hadara lailatu maulidihi minan nisa'il qudsiyah. Lahirnya, datangnya daripada hari kelahiran Nabi itu wanita-wanita yang mulia. Min hadaratul qudsiyah, datangnya Asia, datangnya Maryam, datangnya seumpamanya pada hari kelahiran Nabi. Sebenarnya tak benar dari segi fakta hadis. Tak ada cerita isteri Fir'aun lahir, datang, Maryam datang, tak ada. Tukang marhaban tu masa dia buat hari tu dia tulis, tapi dia tak perhatikan hadis-hadis Nabi, sebenarnya tak ada.
Juga cerita dia bahawasanya pada malam kelahiran Nabi, unta-unta Arab semua bercakap dalam bahasa yang fasih, bersembang tentang kelahiran Nabi pun tak ada. Kalau ada, Abu Jahal dengar terkejut sejak malam tu lagi. Tak ada. Kalau tidak dia beriman lagi. Semua. Tak ada dalam bahasa fasih. Juga tidak ada cerita yang menyatakan bahawasanya pada hari kelahiran Nabi itu, malaikat, burung dan binatang buas berebut-rebut kerana nak menjaga dan nak memelihara Nabi. Seperti yang diceritakan oleh ungkapan di dalam marhaban itu juga tidak ada. Saya bukan nak komplain marhaban tu, tapi memang komplain sikit lah. Tapi maksudnya fakta-fakta itu kita rasa macam kurang tepat. Kita tak marah orang Melayu. Saya sebut, saya tak marah benda ni. Kerana orang Melayu ni kita sangka baik dengan dia, tuan-tuan. Kerana orang Melayu dia memang kalau boleh benda-benda yang berbunyi bahasa Arab ni, dia rasa macam okey. Sebab tu penyanyi-penyanyi Arab semua apa diap apa semua pun boleh menyanyi. Dan dulu sehingga Ummu Kalsum itu menjadi lagu yang dinyanyikan bukan oleh orang biasa, ustazah. Padahal Ummu Kalsum tu kira tu penyanyi pop lah. Tapi oleh kerana dia menyanyi lagu Arab, maka dia disangkakan apa yang berbunyi Arab itu baik. Apa yang bertulis Arab itu Quran ataupun hadis. Cerita artis Arab pun ditulis dalam bahasa Arab juga. Kan? Maka dengan itu bila dia baca nas, dia tak faham. Bukan kita nak salah dia. Kan? Walaupun dia baca abtadiul imla bismizzatil aliyah. Aku mulakan karanganku ini dengan nama zat Tuhan yang maha tinggi. Dia marhaban baca kan? Kalau kita tanya dia siapa, bila pakcik mulakan karangan pakcik ni? Bila aku mula? Tu pakcik baca tadi. Pasal dia tak tahu apa makna yang dia baca. Bukan kau yang mula, Anu yang mula. Tapi kita tak apalah, kita maafkan masyarakat kita. Kita katakan bahawasanya kita memerlukan masa minta pada mereka semua kaki-kaki marhaban ni satu hari, seminggu sekali ke duduk dan baca makna yang ada dalam bait-bait marhaban tu. Kadang-kadang kita baca je, kita pun tak apa mau ambil berat makna dia. Cuba tengok apa dia kata. Sebahagian yang dia kata tu saya ingat mungkin 70% kot. Saya baca. Saya ingat 70% tu macam ada dalam hadis. 70% tu saya rasa benar. Hak yang lain tu dia mari macam syok tau. Masa syok mengarang. Masa syok mengarang tu dia macam masukkan unsur-unsur yang agak merung mahawangsa sikit lah. Macam tu lah. Kalau orang tuan-tuan, siapa orang kata kalau tak ada marhaban nanti bunga telur kita macam mana? Buat bunga telur tak apa. Ini tak ada masalah. Cuma nak marhaban tu, anak kita lahir ni panggil orang doa tuan-tuan. Buat akikah, selesai masalah. Orang Melayu sensitif satu tempat, satu masjid. Saya syarah panjang tentang marhaban ni dekat sejam. Rupanya masjid tu dia kata turun, ustaz inilah masjid pusat marhaban. Semua yang di depan itu ahli-ahli marhaban. Apa-apa ustaz buat macam tu? Saya kata saya minta maaf. Tak apalah nak marhaban tu. Tapi apa salahnya tuan-tuan macam ni? Apalah penyelesaian kita ni? Apa salahnya dah lama marhaban ni, satu hari duduk dengan kita, cari satu orang alim sikit, baca makna tu. Tak usah marhaban saja. Tengok makna dia, apa dia ada cerita dalam tu. Apakah semua cerita tu betul ataupun semua cerita. Itu saja. Kalau boleh buat itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita. Kadang-kadang cuma dia sangka. Masa dia marhaban tu, dia satu ketika orang Melayu bila marhaban, sampai satu rangkap dia akan bangun beramai-ramai. Mereka mempunyai i'tiqad ketika itu ruh Nabi datang. Asalnya perbuatan tu menyertai marhaban mereka. I'tiqad tu salah. I'tiqad tu bahaya. Muslimin dan muslimat sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri petunjuk pada kita semua. Saya tak maulah tuan-tuan balik pergi koyak kata marhaban. Tuan-tuan balik, tuan-tuan jangan ganggu sedara gitu. Kalau nak pun tuan-tuan beri nasihat yang baik. Ajak mereka baca makna dan seumpamanya. Wallahu ta'ala alam. Allahumma atina husna taqwa wa zakiyya anta khairu man zakka anta waliyya sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.